Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini. Apa khabar Saudara Hamidun Yusof, Saudara Amir Tanjung, Saudara Saleh Prima, Saudara Datuk Yusuf Rahman, apa khabar Tok? Roger Turman, Mi Ismail, Megat Zaharudin, itu juga Saudara Hamzah Husin, Saudara Zamari Elsi, Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Kamil Azim, Saudara Mat Piah Mentol. Apa khabar saudara? Saudara Fazil Yub, Saudara Tengku As dari Perlis, saudara. Puan Umi Kalsum, Saudara Nur Azman daripada Pokok Sena, Saudara Roipa daripada Dungun Terengganu. Begitu juga Saudara Muhammad Kapli, Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang, Saudara Muhammad Paridun Tukiman, apa khabar saudara? Yang King Fazmid, Saudara Hashim Atan, apa khabar saudara? Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari salam dari Kemayan katanya, Saudara Abang Tok, Saudara Puan Razarina, Saudara Syahal Ibrahim, Puan Rusuni Koringot dari Sarawak. Begitu Yaumon, Saudara Rusmini dari Pontian Johor, Saudara Asal Selama, apa khabar no? Saudara Abu Samah, Saudara Pak Ya, Rompun, Saudara Zainuddin Ismail, Waalaikumsalam. Itu juga Saudara Abu Samah, Puan Hamidah Kamat, Salam Madani katanya, Saudara Richard Bakri, Saudara Yahya Ibrahim Mamatib, Muhammad Zulkifli bin Yaakob, Saudara Zian, begitu juga Saudara Abdul Hamid dari Kuantan Pahang, Saudara Zamri TJ, Saudara Husin Hassan, Saudara Syazik, Saudara Karmen Karman, apa khabar? Salam dari Sabah, dari Sandakan. Pak Cu dari Langkap, apa khabar Pak Cu? Moga sihat Pak Cu ya. Begitu juga Puan Rahidah Mat Noh dari Petaling Jaya, Saudara Abdul Malik, salam pencerahan. Saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, Saudara Nordin Din, Saudara Puan Nur Liza, Puan Rashidah Rahmat dari kota Singapura juga, Saudara Edi Tahir, Waalaikumsalam. Kepada untuk semua teman-teman, apa khabar Puan Aminah Kak Minah. Begitu juga Saudara Mat Noh, Saudara Syahar, Saudara Mat Noh daripada Semenyih, Saudara Borak Putih dari Kota Samarahan, Saudara Edi Tahir, Waalaikumsalam. Itu juga Bob Fauzi, Saudara Jebat Pembela, Saudara Bahari Ismail dari Batu Cave, Selangor, Saudara Kim Sendo, Waalaikumsalam. Saudara Puan Syailiah. Begitu juga dengan Saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, Raja Syarizat, apa khabarku? Rubiah Osman, Saudara Lim, Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Syekh daripada Batu Pahat, Johor, Saudara Borak Putih, Kota Samarahan, Saudara Syekh Abdul Ghaffar dari Batu Pahat ya. Itu juga Saudara Ali Tarmizi ajak invite saya nak buat live sendiri, saya tak reti, minta maaf. Saudara Bulan Terang, Saudara Wan Lah, Saudara Razak Hassan, Tok Cik Jamian dari Melaka, Saudara Mon Syariman, kata Mon Syariman, saya bukan Walaun. Saudara Edi Tahir, Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Muhammad Zaidi, Saudara Abdul Rahman, Saudara Osman Abdullah. Begitu juga dengan Saudara ini Ali Putra, Puan Amjah, Saudara Rafflesia Himalaya, Saudara Rafflesia Himalaya mungkin di Sabah ya, Saudara Ben, Saudara Harun Rashidun, Saudara Syarif, Saudara Edi Tahir, Saudara Ismail Manap, Puan Rubiah Husin, Waalaikumsalam untuk pada semua sahabat katanya. Muhammad bin Arsyad, Puan Hamidah Ahmad, salam perpaduan dari Pulau Pinang, Puan Hamidah ya. Saudara Qayyum Amri, Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru, Saudara Zainuddin Mat, Saudara Osman Abdullah, itu juga Saudara Ma'ai Syamsuddin, Saudara Nur Ali, selamat malam. Saudara Suka Intan, Saudara Abdullah, Saudara Zulkri Hamid, Saudara Mah Husin, Awanglah, DJ Chef, Kenait, Hasan Dahlan, Ni Fazil Samsir, Saudara Abu Nem, Saudara Arin Syahrin, saudara selamat berjuang. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, selamat malam. Salam Madani, Saudara Kamis Nadi dari Johor Bahru clear, dia Bahau Bahau clear Saudara Kamis Nadi, Nilawati Ainul, Saudara Qazani, Saudara Abu Nem, begitu juga Pak Uda, Ma'ai Syamsuddin, Saudara Kamarun Nogori, Cik Norlia,
Mak Sepana, apa khabar saudara? Salam pencerahan. Saudara Oping Temu, Waalaikumsalam. Ellie, tutorial packaging katanya. Kita juga saudara Fazlah Awang dari Pulau Pinang. Dan teman-teman yang tak sempat saya santun ni, saya mohon maaf. Saudara Wahab Zain, saudara Azizmi Omar daripada Mindef, saudara Fazlah Awang dari Pulau Pinang. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan santun satu persatu. Macam selalu saya katakan, tengah malam tak habis lagi saudara ya. Terima kasih saudara hadir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tak lebih daripada itu saya minta daripada anda. Saya bukan minta duit, minta like, share dan subscribe. Jadikanlah ruangan Amir Hijaz Fan ini sebagai antara media untuk kita berkomunikasi dengan saudara. Kita tembuskanlah saudara Wahab Zain, saudara Jamaluddin sebanyak mungkin. Saudara Nazir Jo, saudara Ramli Karim daripada Keluang. Ya, Qazani, teruskan pencerahan. Berani kerana benar. Ya, saudara. Baik. Hari ini hari Ahad, saudara, tanggal 28 Mei 2023, hari yang ke-1165. Saya ni masih lagi belum berhenti lagi, saudara, mengira hari dengan penuh debaran. Kerana COVID-19, hari yang masuk hari yang ke-1165, saudara. Mudah-mudahanlah segeralah usai. Tapi bagaimanapun, tiada laporan saya terima hari ini. Mungkin besok, ya, saudara Muhammad Johari. Mungkin besok, mungkin saya tak boleh nak, bukan satu perjanjian daripada Kementerian Kesihatan, ya, Puan Suryati Putri. Bagaimanapun saya mengharapkan, kerana besok dah mula bekerja. Saudara ni saudara Sazli Idrus daripada Sungai Buaya, saudara Idrus Cili ni, Puan Salimah Ahmad, saudara Lobai Bailo, Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail daripada Besut, Terengganu. Saudara, jadi saya harapkan besok mula kerja, pastikan lakukan penjarakan sosial dan saya ucapkan selamat bertugas. Besok mula saudara Al-Hadad. Dan besok juga, insya-Allah rasanya Parlimen akan bersidang lagi dan kita mengharapkan ada sesuatu untuk rakyat yang ada dibangkitkan oleh setiap wakil rakyat kita. Saudara, kita masuk segmen seketika, saudara Zam Taib. Segmen e-commerce, saudara Mr. BK Rohana. Saya mengharapkan agar teman-teman yang punya produk, eloklah kalau anda mahu mewawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Al-Azhar dia berniaga bakur setangi, setangi al-bakurnya dan juga minyak wangi daripada tanah Arab. Kalau anda tak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah untuk mewawarkan produk anda. Dan kalau hubungi Siti Farehah, jangan lupa, saudara, Siti kita ni lah Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Dan menurutnya simpulan kasih Cik Siti sudah pun dibuka untuk pesanan anda. Jangan lupa juga, saudara, popiah sira Lady Maria. Ini teman untuk melabun. Sedap, murah harganya pun, bukan mahal mana pun. Rangup, pedas, manis. Boleh hubungi Nizam di talian 019-435-1203. 019-435-1203. Dan akhir sekali, untuk teman-teman, Cik Suryati Putri, kalau anda nak berniaga, boleh jadi ejen kepada Emirus Super Carrier. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Tak kena modal. Sebab beliau punya produk untuk dipasarkan, anda boleh ejen di kawasan anda. Ya, Saudara Azli, Saudara Pak Tam, Saudara Zaharu, Saudara Awang Mamat. Selamat malam, Saudara Ramli bin Rasul. Dari dia tanya saya ke mana UMNO 10 tahun dari sekarang. InsyaAllah 10 tahun lagi kita kembali mentadbir. Saudara Ahmad Map, Saudara Fazilah Abdullah. Ya, saudara, Puan Ros Chun memasarkan produknya iaitu berasaskan oat carrier. Ada kurma, ada madu, ada delima, ada apricot, ada ubi bit, chia seed, dan vitamin C dan collagen. Ini untuk mengenyangkan perut. Makanan sihat setiap pagi. Sebelum nak kerja, makan ini sihatlah badan, saudara. Kenyang perut, suka hati. Dan juga sebagai energy booster, Saudara Nazir Jo, ia turut mengurangkan masalah sembelit, mengimbangkan tahap kolesterol dan juga mengimbangkan nutris dalam badan. Saudara Syirek Syarani daripada Bandar Muazzam Pahang. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012
257-5917. Saudara. Baik, kita masuk segmen ini penting juga naluri kehidupan untuk kita hayati bersama. Kerana saudara, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, doa seseorang dari kalian akan sentiasa dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Malahan ia mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, namun dia belum juga mengabulkan untukku. Jadi bukan artinya bila kita berdoa tu dapat, kalau kita berdoa tergesa-gesa, saudara. Jadi, setiap umat Muslim ini dituntut untuk sentiasa berdoa pada Allah. Ingat saudara, rezeki kita hanya datang daripada Allah, bukan daripada sesiapa. Dan doa seseorang itu tetap akan dikabulkan oleh Allah. Soalnya, apakah doa itu sampai ataupun tak sampai. Saudara, jadi antara sebab doa seseorang itu tidak dikabulkan ialah apabila ia melakukan doa itu secara tergesa-gesa. Nak cepat saja, lepas semayang bawa terus. Macam main-main. Kerana orang yang tergesa-gesa ialah mereka yang tidak sabar doanya dikabulkan. Dan mereka juga mudah berputus asa dan enggan berdoa lagi. Kita kena sentiasa berdoa, saudara. Doa kesihatan, doa keluarga, doa keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Dan doa memohon rezeki. Jadi sebab itu berdoalah, saudara, dengan penuh keyakinan. Kerana junjungan kita Nabi Muhammad SAW menyatakan, bersabda baginda, berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin doa kalian dikabulkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan dari hati yang lalai dan lengah. Jadi jangan kita melengah-lengahkan semayang. Ini hadis ini adalah daripada Sunan Tirmizi yang ke-3479. Ingat saudara, negara rahmah, umat sejahtera. Saya mengharapkan saudara, kalau kita berdoa betul-betul ya, pun aja comel-comel, kita pastikan kita menghadap kiblat, berdoa dengan penuh pengharapan. Ya, Saudara Mazlan Khalid, Saudara Abdul Rahman, Saudara Sajid Piut, Saudara Otai, ya, Cik Nan, Puan Nur Maria. Salam untuk semua pelayar katanya. Dan saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kata-kata yang sepetik daripada petikan daripada Profesor Dr. Zulkifli Muhammad, antara pejuang bangsa kita. Kata Dr. Allahyarham Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad, andai bangsa Melayu tidak menyedari hakikat perjuangan, maka dalam masa terdekat Melayu akan tenggelam dalam gelombang bangsa penumpang. Itu peringatan daripada Allahyarham Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad. Jadi saudara kena ingat saudara, perjuangan itu harus diteruskan. Kita tidak boleh lalai. Perjuangan macam-macam saudara, bukan perjuangan hanya mengangkat senjata. Perjuangan dalam kehidupan, kita berniaga, kita berjuang saudara. Kita berusaha dan untuk menjaga kebaikan sama insan. Itu juga perjuangan. Saudara Eri Tahir, Saudara Ramli Roslan, tak apalah, saya orang yang nak meninggal ke UMNO ni malas saya nak sebut, sebab bagi saya mereka tidak penting lagi. Kalau mereka meninggal ke UMNO, kalau mereka telah pun dipecat daripada UMNO, orang macam ini saya tak nak sebut saudara, sebab tak ada penting. Buat apa kita nak bagi publicity kepada mereka. Saudara Bika Baik Towing Pak Jebat, kenapa banyak kilang ambil pekerja daripada ejen? Ini menyebabkan rakyat tempatan menganggur dan susah dapat pekerja. Ini juga perlu dihayati. Dan saya mengharapkan agar pegawai di Immigration dan Kementerian Sumber Manusia dapat melihat persoalan ini. Saudara Zodi Safari, Saudara Tikus Rais, Saudara Muhammad Zaki, Saudara Azli, Saudara Kamil Anwar, saudara Zakzul, Dayang Solha, apa khabar saudara? Semoga sihat. Baik, kita santuni pula pantun Pak Nazil. Jadi saya punya pencerahan ni saudara, ada segmennya. Segmen e-commerce, segmen pencerahan, kalau ada laporan terbaru Kementerian Kesihatan. Kemudian segmen naluri kehidupan, segmen peringatan, Mutiara Kata. Yang ini pula segmen pantun. Ini bukan saya tulis, pantun daripada Pak Nazil yang saya lihat penuh dengan pengertian dan penuh dengan nasihat. Orang lama ni begitulah saudara, dia menegur dengan pantun. Itulah budaya bangsa kita yang murni sifatnya. Kata Pak Nazil, orang tampan berhati lurus, jawapan hebat, persoalan diaju. Kalau bersampan menongkah arus, tentu lambat ke tempat dituju. Sebab itu kita jangan menongkah arus. Follow the flow, ikut. Bukanlah ikut membabi buta saudara, ikut dengan penuh kebijaksanaan. Jadi Pak Nazil memperingatkan kita, kalau kita bersampan tu,
Dan kayu sampah menongkak arus jadi macam lebay malang lah saudara. Tentu lambat ke tempat yang dituju. Itu pandangan Pak Nazil. Tambahnya lagi, sudahlah kurus, selalu lelah. Seksanya diri tidak terperi. Melayu terus berpecah belah, tunggulah hari menyesal diri. Itu Pak Nazil mengingatkan warga bangsa kita. Jangan berpecah belah. Saudara Eddie Tahir. Eddie Tahir dia kata, I suka segmen makan-makan. Mana nak ada makan? Saudara Ibrahim Said, saudara Rosdiwan, saudara Akif, Kamil Anwar. Saudara, begitu juga Nina nak invite, saya tak kerti saudara. Sabar dulu. Habis pencerahan saya boleh invite, tak ada masalah saudara. Dan saya harus memberi peringatan pada teman-teman. Peringatan pertama pada pimpinan negara. Agar jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita khawatir negara boleh jadi muflis. Dan kepada teman-teman yang menyunting semula live saya ini. Saya mohon sangat-sangatlah. Saudara, janganlah potong-potong hilang maksudnya. Bagaimanapun anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Kalau anda nak menulis dan sebagainya, pastikan mengikut apa yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kerana ini kadang-kadang saudara boleh menjuruh pada masalah undang-undang. Saudara perlu ingat bahawa ini adalah pencerahan politik. Dan matlamatnya adalah untuk memberi informasi. Sekadar memberi informasi saja saudara. Andainya saya memberi santunan ataupun komen, maka kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah. Kalau saudara nak menyantuni, tak ada masalah. Boleh hantar tulisan asalkan saudara gunalah bahasa-bahasa yang baik. Saudara, sebab kita warga cinta damai menyantuni semua masalah secara harmonis. Pantun pun boleh. Itu budaya bangsa kita saudara. Kita adalah bangsa yang ada adab. Sebab itu saya tak izinkan live saya ini digunakan untuk mencarut, maki hamun dan sebagainya. Puan Norma, Abang Denam, Saudara Muhammad Aziz, begitu juga Saudara Zul Marshall. Saudara, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanafiah, Waalaikumsalam, Saudara Radin Afiq. Semoga diberikan kebebasan dan keadilan pada untuk Najib ni, saudara. Baik, saudara. Usai pencerahan ini, permulaan bicara saya amat mengharapkan. Sebab sejak hari Jumaat lepas, ramai teman-teman bertanya. Dan anak-anak saya pun bertanya, bagaimana nak jadi pada ekonomi negara. Kerana pada hari Jumaat lepas, pertukaran wang asing antara ringgit Malaysia dengan dolar Amerika agak begitu menggerunkan. Kerana untuk $1 Amerika, RM4.62. Khawatir saya janganlah sampai mencecah $1 Amerika RM5. Kalau itu berlaku, saudara, tenat kita nanti. Sebab makanan yang kita import dari luar negara itu, kita import, kita menggunakan tukaran wang asingnya menggunakan dolar Amerika. Lebih-lebih lagi, saudara, khawatir saya juga bank-bank kita banyak menyimpan bon-bon yang dalam dolar Amerika. Itu keadaannya, saudara. Baik, saudara, peringatan untuk semua warga bahawa Jabatan Kaji Cuaca mengeluarkan amaran bahawa akan berlaku ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa kawasan di utara Semenanjung sehingga lewat pagi besok, saudara. Menurut Jabatan Meteorologi, antara kawasan berisiko adalah seluruh negeri Perlis dan beberapa daerah di Kedah seperti Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim serta Bandar Baru. Saudara, selain itu, cuaca buruk yang sama turut diramal melanda keseluruhan negeri Pulau Pinang serta 3 kawasan di Perak, antaranya ialah Krian, Larut, Matang dan Selama serta daerah Manjung pun mungkin ada ribut petir, saudara. Jadi, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir tersebut tertumpu di negeri utara. Saudara, amaran dikeluarkan bila terdapat tanda-tanda menunjukkan bahawa adanya kemungkinan ribut petir boleh berlaku. Untuk Sabah dan Sarawak tidak ada dikeluarkan. Mudah-mudahan tiada ribut petir di sana. Ya, Puan Rubidin bersama dengan pasangannya. Saudara, selepas saya melaporkan keadaan begitu, saya juga melihat, saudara, bahawa bila saya baca tadi dalam ruangan Kosmo, media sosial dia mencatatkan bagaimana kesan daripada kekurangan bekalan ikan patin di Terengganu. Akhirnya, para peniaga yang menguruskan restoran-restoran mereka beralih pula. Tak ada patin, terpaksalah digunakan ayam. Keadaan ini, maklum saya lah, menimbulkan keresahan pada mereka.
Jadi masakan ayam itu menggunakan cara macam mana mereka masak patin. Selalunya kita makan patin tempoyak. Artinya sekarang ni di Temerloh ada menu baru lah, iaitu ayam tempoyak. Apa nak buat, saudara? Ini kesan daripada kekurangan ikan patin di pasaran sejak awal tahun ini, saudara. Semalam saya dah melaporkan bagaimana pengusaha-pengusaha ikan sangkar yang memelihara ikan di sungai Pahang, mereka terkesan akibat daripada cuaca yang tidak menentu dan adanya air kering, banyak ikan yang mati, saudara. Saya haraplah Kementerian Pertanian segera dapat mengatasi persoalan ini. Cuma satu lagi, dalam kosmo juga saya sedih betul. Ini kita kisah sedih. Inilah yang dialami oleh warga kita, saudara. Inilah dialami oleh anak bangsa kita. Saya melihat bagaimana seorang penghantar makanan yang gunakan macam khidmat e-hailing menghantar makanan. Jadi dia tiba-tiba dia mengalami nasib malang apabila motosikal yang digunakan untuk mencari rezeki telah ditarik oleh syarikat yang memberi pinjaman untuk dia membeli motosikal tersebut. Sebab saya tengok dalam culipan yang ditulis tu, dia kata mereka memesan makanan, tapi pesan pada adik-adik yang menghantar makanan itu, dia kata, abang nanti gantung dekat pemegang pintu ya. Itu pesan pelanggan. Artinya tak payah nak letak je makanan tu dekat pintu, katanya dekat pemegang pintu kayu. Tetapi sedih, saudara, bila dia membalas balik, abang, batalkan pesanan saya bang, motor saya kena tarik. Aduh, inilah untung nasib rakyat kita, saudara, yang hidup mereka begitu besar payah mencari rezeki yang halal, tapi masih lagi tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk membayar ansuran motornya, maka motornya tarik. Kalau motor dia tarik, macam manalah dia nak buat nak mencari rezeki lagi. Ini keadaan sekarang ya. Ini menerusi tangkap layar mesej perbualan antara pelanggan dan penghantar makanan yang sekarang ini dah tular pula di media sosial. Saudara Nazri Bazrin dari Gombak, sebab itu saya dulu selalu bercakap bahawa pimpinan harus memikirkan tentang nasib anak-anak muda kita yang mereka bukan tak nak bekerja. Jangan kata orang kita memalas, mereka nak bekerja. Tetapi kalau gunakan motor pula kena tarik. Aduh, kesiannya saya. Itu saya melihat tadi, saya belaslah. Secara. Jadi bagaimanapun pada teman-teman, adik-adik yang masih lagi mempunyai motor, bayar, jangan tak bayar. Nanti kena tarik, dah tak ada pula. Saudara Ion Skyrock, Wak Lonjong apa dapat kau 3 PM hukum rakyat diri dengan keadaan ekonomi negara naik. Keadaan sekarang ni, saudara, hutang yang begitu banyak, memanglah, saudara, keadaannya. Begitu juga saya masih lagi follow up ataupun selalu sebagai dunia wartawan dulu, saudara. Hari ini hari wartawan sedunia. Dan zaman wartawannya selalunya bila ada satu isu yang saya timbulkan, saya akan buat follow up. Jadi antara follow up ataupun lanjutan berita semalam berhubung tentang pengusaha-pengusaha pertanian, sayur, petola dan sebagainya, saudara. Jadi saya melihat bahawa antara curitan hati pekebun sayur ni, mereka mengatakan mereka tidak menaruh harapan yang tinggi kepada Menteri Pertanian sekarang, katanya. Seolah-olah mereka sudah hilang harapan. Abang Mat, kena ingat ni. Ya, kerana hingga kini kita bukan saja tidak kedengaran perancangan yang strategik dan konkret untuk membela kehidupan mereka. Malah tindak tanduk menteri pula katanya menunjukkan seolah beliau tak mampu, katanya. Jadi pengusaha-pengusaha ini pertanian ini dia nampak macam hilang arah. Sebagai contoh, dia kata, contohnya mereka memberitahu ini kalangan petani kita, Datuk Seri Mat Sabu dikabarkan mengatakan lawatan ke Indonesia untuk belajar bagaimana cara penanaman padi. Jadi catatan tersebut dia kata agak lucu kerana Indonesia adalah negara pengimport beras. Mereka bukannya pengeksport beras. Sepatutnya pergilah ke Thailand. Itu negara pengeksport ataupun pergi ke Vietnam. Ini tidak. Kata malahan katanya mesin untuk menanam padi yang dilancarkan oleh Jokowi, katanya mesin itulah digunakan di negara kita ini bertahun-tahun dulu. Jadi dia kata malahan sekarang mesin itu ada juga yang tersadai di pusat PPK, pusat peladang kebangsaan. Bukan saja, malah kebanyakan tapak semayan padi yang menelan belanja jutaan ringgit setiap satu juga tersadai.
Ertinya mungkin benih tak cukup, baja tak cukup dan sebagainya. Jadi seharusnya, Abang sepatutnya pergi ke Thailand. Bukan pergi ke Indonesia, sebab Indonesia juga mengimport beras mereka pun tak cukup. Tak perlu nak tengok. Ataupun pergi kebun durian di China tu, yang 20,000 hektar. Itu kena tengok macam mana mereka melakukan tanaman secara berskala, secara industri. Macam di Thailand, mereka menanam padi sebagai sebuah industri. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, begitu juga. Macam-macam ceritalah dia kata. Jadi mereka harapkan, masalah besar yang dihadapi oleh pekebun sekarang ini ialah dari segi pemasaran dan pengedaran. Itu perlu ditangani terlebih dahulu. Masalah setiap petani berhubung dengan masalah pemasaran. Bagaimana penghasilan mereka itu dapat dikumpul oleh farmer dan dibayar dengan harga yang setimpal, agar tidak ditelan oleh orang tengah. Ini parasit-parasit ni, lintah-lintah darat ni, mereka menyedut keringat petani. Itu masalah sebenarnya yang dihadapi oleh setiap pengusaha, ladang-ladang ataupun petani-petani sayur. Ya, saudara, ini keadaannya. Jadi haraplah agar Kementerian Pertanian dapat memikirkan secara jelas dan tuntas bagaimana farmer harus diaktifkan. Jadi begitu juga dari segi benih. Katanya seorang teman saya itu daripada Bukit Mertajam, dia kata saya mengusahakan tanaman fitagasi, sayuran buah-buahan seperti cili, terung, timun, peria dan petola segi. Jadi dia bukan menjual benih, saudara. Tapi apa yang dimaksud ialah benih-benih sayuran hybrid ataupun F1 ini semuanya diimport dari Taiwan dan Thailand. Harganya pula mahal. Contoh katanya, benih untuk peria sekarang ni antara 40 ke 50 sen sebiji. Kerana satu paket mengandungi lebih kurang 500 biji. Dijual antara harga 160 ke 200 ringgit. Jadi sepatutnya Mardi melakukan penyelidikan. Kerana Mardi mempunyai ramai para penyelidik yang berkelulusan, ada pangkat PhD dan sebagainya. Mereka harus menghasilkan benih yang boleh dijual murah kepada petani. Ini tidak diimport daripada Taiwan, daripada Thailand. Ini permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani kita atau pengusaha-pengusaha ladang sayur-sayuran. Yang ini yang perlu ditangani oleh Kementerian Pertanian. Di samping mengawal harga. Jadi selepas hasil itu dapat dikumpul oleh farmer, barulah dijual di pasar-pasar tani. Kita punya banyak pasar. Jangan dibiarkan orang tengah menyedut keringat. Mereka ini bagi saya adalah parasit. Itu keadaannya, saudara. Jadi saya haraplah agar Yang Berhormat Datuk Seri Mat Sabu dapat melihat persoalan ini. Saudara, saya terkesanlah. Saya terkesan bila melihat untung nasib para petani kita. Saudara, dan hari ini nampak gayanya semua orang merayakan Hari Wartawan Sedunia. Yang Amat Perdana Menteri pun tadi pun hadir berucap. Katanya surat khabar, iaitu wartawan yang penyiaran saudara, media cetak. Memang pun sekarang ni media cetak kurang mendapat tempat pasarannya sebab semua orang beralih pada media sosial. Tapi Perdana Menteri katanya dia mesti, dia orang lama, dia kata dia macam orang dulu saudara, tak dapat baca surat khabar macam tak puas waktu pagi. Jadi katanya walaupun media sosial kini mengambil alih peranan akhbar fizikal, namun beliau masih berpandangan bahawa surat khabar mempunyai peranan yang lebih tinggi dan wajar berbanding dengan media sosial. Dia kata dia masih lagi mewakili fikiran lama dan masih setia setiap hari melihat sedikit perkembangan di media sosial, kemudian membaca, menatap media. Jadi hari ini Hari Wartawan Nasional, saudara, bertemakan media bebas tunjang demokrasi. Perdana Menteri tadi hadir. Terdapat sekitar 1,000 pengamal media. Saya tak hadir sendiri sebab saya buat kerja di rumah saja. Dan menurutnya beliau berharap sebagai seorang wartawan bukan sekadar sebagai perakam idea, sebaliknya wartawan juga haruslah mencetuskan idea yang berteraskan nilai. Bila berbicara tentang negara ini negara madani, demokrasi, maknanya kita mahu menerapkan nilai-nilai yang hebat, bukan merupakan fahaman sempit yang boleh melemah dan mematikan semangat atau mau memecah belahkan
warga kita, saudara. Itu keadaan pesanah daripada Yang Amat Berhormat pada Menteri tadi, saudara. Cuma bila saya berbalik pula, tengok pula kenyataan. Ini kenyataan, saya bukan nak marah, saudara. Bukan saya nak tibai, tidak, saudara. Bukan saya nak balun. Tapi inilah keadaannya. Apabila Presiden PAS, beliau menyeru supaya anak muda keluar berjuang. Hebat. Tumbangkan kerajaan Pakatan Harapan sebagai langkah pertama untuk menangkan Islam. Jadi kenyataan begini saya nampak, ya ke dia kata? Sebab nampaknya seolah-olah Perikatan Nasional dengan PAS ni, mereka langsung tidak mengindahkan hasrat dan harapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong agar tiada lagi perubahan tampuk kerajaan sebelum baginda kembali ke Pahang. Ini tak ada. Dia kata mesti keluar, berjuang. Dan nampak gayanya mereka masih lagi berusaha. Ada satu pengamal media seorang lagi tu, dia kata memanglah dia akan berusaha untuk memastikan agar kerajaan Pakatan Harapan ini tumpas. Cuma yang saya tengok tadi, kata tu agak berlebihan apabila dia mengatakan bahawa dalam pilihan raya negeri nanti mungkin ada calon-calon daripada parti UMNO yang akan hilang deposit. Saya senyum sajalah, saudara. Belum pernah dalam sejarah, saudara, calon-calon daripada UMNO hilang deposit. Rakyat masih lagi mau bernaung di bawah payung UMNO, saudara. Jadi bila Presiden PAS minta konon-kononnya nak tumbangkan kerajaan dan sebagainya, saya kata tak sepatutnya lah. Seharusnya mereka menyonsong ataupun memberi pandangan yang baik untuk negara terus maju ke hadapan. Nak ambil balik kuasa ni tak ada masalah. Tunggu 4 tahun lagi, tandinglah. Kalau rakyat yakin, jadilah anda. Ini tidak. Kononnya ada orang pikat mereka untuk masuk pakatan dan sebagainya. Akhirnya, Presiden UMNO boleh mengatakan, jangan mimpilah nak masuk dalam kerajaan Pakatan Harapan. Selagi UMNO ada di situ. Saya tidak nampak bahawa Datuk Anwar Ibrahim akan memperlekehkan UMNO yang begitu bermasalah dengan PAS. Masalahnya apabila kita dikhianati, saudara. Itu ceritanya. Jadi sebab itu sekarang ni ada timbul persoalan. Teman-teman menghantar kiriman dan macam-macam mereka bertanya dengan saya berhubung dengan situasi politik hari ini. Jadi petang-petang tadi saya terfikir, soalnya perubahan yang bagaimana? Banyak mereka bertanya pada saya, kenapa tak ada perubahan? Tak ada perubahan itu, tak ada perubahan ini, tak begitu, tak begini. Jadi saya ingin bertanya, perubahan yang bagaimana yang mereka mahukan? Tapi perlulah dijelaskan. Jelaskan. Ini masalah. Kita kata tidak ada perubahan. Perubahan yang bagaimana? Apakah seolah-olah kita macam selalu saya katakan, apakah Perdana Menteri hari ini mempunyai tongkat ajaib, tongkat sakti, lim salibin, pum, maka berjadi? Tak berjadi begitu, saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mempunyai tongkat sakti untuk merubah negara dalam tempoh 24 jam. Semua itu kadang-kadang bila mereka kata patut buat begitu, kata buat begini, saya kata mengarut je. Sabar-sabarlah. Orang Cina kata man-man. Saudara. Ya, kita faham sekarang. Saya cukup mengerti. Malahan tiap-tiap malam saya memberi penjelasan, pencerahan bagaimana poket rakyat itu yang penting. Kepada pimpinan negara selalu saya ingatkan, yang penting harus dicari upaya agar poket rakyat terisi. Jangan dibiarkan poket rakyat terus menipis dan harga barangan makanan berterusan dalam keadaan yang tidak menentu. Itu yang paling penting. Jadi soalnya sekarang ni, bila kata nak mengisi poket rakyat, apakah perlu kerajaan ambil cari duit sana sini? Apakah perlu dirampok daripada kantong negara? Macam style Robin Hood. Itu tak boleh. Tetapi harus dipikirkan. Selalunya saya mengatakan, yang perlu dipikirkan adalah peluang pekerjaan. Saya dengar tadi macam mana anak muda elok-elok nak bawa motor, nak pergi hantar makanan, motor pula kena tarik. Ini yang perlu ditangani. Ekonomi ini, saudara. Jadi sekarang ni negara kena ingat. Dalam keadaan negara hari ini, ekonomi negara memang teruk. Takkan nak rampok lagi segala tabung-tabung yang ada. Sebab hutang negara sudah 1.5 triliun. Nak berhutang dari mana? Mana negara nak bagi kita berhutang lagi? Dulu, saya ingat dulu, saudara, Datuk Mat Sabu, dia kata, kami kalau bagi kerajaan, apa kami tak mau. Kerajaan dah nak muflis, nak bankrupt. Sekarang ni, macam mana, Mat? Terpaksa tangani juga. Secara PSI, 33 bulan, apa yang mereka ubah? Cuma ubah bendera ke warna putih. Itu PSI betul. Selama hari ni, kalau bukanlah kita nak membuat comparison ataupun membuat perbandingan.
Tetapi itu jelas dah, 33 bulan. Sama ada kerajaan yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, Pakatan Harapan dulu, kemudian palih pada Tan Sri Muhyiddin. Apa perubahannya? Yang pasti perubahannya, tadi juga saya pasang lagu sedih. Lagu Bendera Putih. Sedih saudara dengar lagu Bendera Putih tu. Yang dinyanyikan. Yang kami mahu adalah untuk makanan. Itu yang mereka lakukan. Apakah kita mau balik ke situ? Negara dengan teruk, dengan hutang. Jadi, kata, nak basuh orang Perak nak kekor di mana, yuk. Nak ambil dari mana lagi? Al-Haddad. Jadi, Al-Haddad Said, dia kata, mereka pian asyik nak gulingkan kerajaan. Dah tak ada kerja lain. Jadi, akhirnya mereka makan gaji buta saya datang ke Parlimen. Saya mengharapkan besok Parlimen bersidang, saudara. Bercakaplah. Berilah santunan. Mungkin kalau anda merasakan menteri yang ada sekarang kurang kompeten. Sebab sibuk sekarang ni, mesti tukar. Dr. Anwar Ibrahim mesti berubah, mesti ada reshuffle ataupun perubahan anggota kabinet. Soalnya, kata Dr. Anwar Ibrahim, entahlah bagi saya pandangan. Dan dia akan melihat, ya, Saudara Parlimen. Saudara Abdul Rahman Arbaiyah, dia kata, beri duit ringgit Malaysia 1 juta pada semua rakyat. Yes. Yan, apa khabar Yan? Saudara Safian Aziz, kalau bagi duit pada 1 juta satu rakyat, kita ada 360 juta rakyat, berapa triliun nak pakai duit saya. Nah, bagi saya itulah. Soalnya, apa maumu? Sepatutnya kita sama-sama mengembeling, berusaha. Kalau yang berniaga, berniaga. Yang bekerja, bekerja. Kalau kaki tangan kerajaan, bekerjalah dengan amanah. Saudara. Jadi, apa yang penting bagi saya sekarang ni, menteri dalam kabinet yang dipimpin oleh Dr. Anwar Ibrahim, mereka perlu segera memperbetulkan, terutama segala kepincangan yang menjaga hal ehwal harga barang makanan. Ini, Datuk Seri Salahuddin Ayub, perlu diberi tumpuan. Bukan hanya sekadar bergambar, ambil gambar, cerita dalam media sosial. Rakyat tak nak tengok gambar dah. Rakyat nak tengok result. End result. The most important, yang paling penting sekarang ni adalah keberhasilan pada setiap menteri yang menangani kementerian masing-masing. Kalau Rafizi bercakap soal ekonomi, rakyat nak tahu ekonomi yang bagaimana acuan negara kita. Itu yang rakyat nak tunggu. Jadi bukan kalau ikut pembangkang nak tukar kerajaan saja saya. Dan harga barang makanan, Datuk Seri Salahuddin perlu memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, Berhad Sabu, Datuk Seri Berhad Sabu ni, fikirkan macam saya dah lontarkan tadi. Itu sedikit saja. Sedikit masalah saya dapat berpuluh-puluh masalah yang dilontar pada saya. Soal peternak ikan, soal nelayan, soal petani, soal peladang, harga komoditi. Ya, ini bukan main-main. Ini bukan kaleng-kaleng, saudara. Yang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Rakyat yang berada di luar bandar, saya lihat macam lipas kudung lah Presiden UMNO. Tapi kalau menteri yang lain tidak menyantuni, tak boleh juga. MARA akan berusaha untuk memastikan anak-anak yang di sekolah ataupun ahli-ahli perniagaan yang boleh diberi bantuan, dibantu mereka ini. Saya rasa Dato' Ashraf Wajidi kena memikirkan bagaimanakah rancangan ekonomi boleh dilakukan melalui MARA, di mana anda sebagai pengurusi MARA, jangan lupa MARA diasaskan, diwujudkan daripada dulu lagi, daripada Raida. MARA ini adalah untuk merangsang, untuk meningkatkan ekonomi Bumi Putra. Ya, Saudara Firdaus, idea Mak Sabu kapal selam pun mereka. Jangan gitu, Saudara Firdaus. Saya bukan mahu mengecilkan, cuma saya mengharapkan. Tadi saya dah kata tadi, macam mana kalau pergi ke Indonesia? Buat apa pergi ke Indonesia? Hanya nak tengok Pak Jokowi melancarkan pertanian sektor, ladang pertanian padi. Kita lebih hebat lagi. Itu gambarannya, saudara. Saya harus merasakan tiap-tiap menteri mesti bergerak. Saya umpamakan seperti sebuah kereta api yang sedang meluncur di atas landasannya. Jangan harapkan kepala saja bawa segala gerabak. Gerabak ni panjang saya. 32 juta rakyat nak dibawa ke destinasi yang tidak menentu. Kalau masing-masing gerabak tidak juga mewujudkan dia punya kuasa. Sepatutnya tiap-tiap gerabak itu adalah enjinnya bergerak supaya lajulah kereta itu berjalan menuju destinasinya. Pak Menteri tahu bahawa gaji kurang lah. Sekarang kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengurangkan gaji-gaji menteri daripada antara 20 ke 30%. Tapi masih lagi puluhan ribu.
Jangan lupa rakyat macam mana. Saya selalu melihat, saudara. Bila saya pergi ke pasar, urut dada, saudara. Bila saya baca kenyataan dalam yang dilaporkan oleh Cosmo, saya geleng kepala dan hampir menitiskan air mata. Begitulah warga bangsa saya nak cari rezeki dengan halal. Dengan kederatnya, bawa motor, tiba-tiba motor dia kena tarik. Bayangkanlah, kalau itu berlaku pada saudara anda, berlaku pada anak kita, tentulah kita rasa sedih yang amat sangat. Saya haraplah supaya Pak Menteri fikirkan macam mana ini anak-anak kita yang bekerja dalam e-hailing ni. Saudara Zainul Rashid, saudara Aisyaka, bagaimana mereka perlu mendapat suntikan, bukan modal, saudara, bukan nak bagi duit puluhan ribu, tidak, fikirkan. Kalau mereka ada masalah, maka pihak-pihak bank diusahakan janganlah dinaikkan OPR. Ini dinaikkan OPR, maka bank meningkatkan lagi faedahnya, menekan rakyat lagi. Saudara Hamzah Hamizan dia kata kalau harga getah murah. Bila naik kami jual getah, alahai, bila orang kampung nak beli barang tak padan. Itu keadaan saya dapat mengalami sebab saya juga, Allahyarhamah ibu saya dulu adalah penoreh getah. Saya tahu deritanya penoreh getah bila setiap kali kita menghantar getah jual kat kedai. Masa dulu setiap satu kati RM1 2 kupang, RM2 4 kupang. Bila jual segerap tu dah setelah dikopik kayu-kayunya tu dijual, saudara, 35 sen sekati. Susah, saudara. Sebab itu dulu pernah saya katakan bahawa warga desa kita ni dalam bidang pertanian kadang-kadang boleh mengundang poverty atau mengundang kepapaan. Tetapi di negara luar, sama ada negara saya lihat waktu saya berkesempatan berada di Amerika, melihat di Jerman, melihat di England dan sebagainya, saudara, kerajaan peruntukan yang begitu besar di sektor pertanian. Dan petani-petani sana mendapat suntikan yang besar dari segi modalnya, dari prasarananya, bantuan. Saudara Azrinuddin, takkanlah semua kerajaan kena tanggung. Betul, saya tanya, dulu pun, dulu tak ada pun. Sekarang ni sebab saya katakan tadi, apa mahumu. Cuma saya katakan perhatian, terutama sektor pertanian. Fikirkan, mungkin dicari subsidi supaya baja, ada baja subsidi, racun. Ini sekarang harga baja tinggi, harga racun tinggi, harga benih macam saya katakan tadi, untuk benih petola, benih kacang, benih benli pun dalam satu paket tu 500 butir, maka sampai RM150. Mengeluhlah petani. Sedangkan penghasilan yang dihasilkan, bila dikutip, dipungut hasil-hasil dituai, harganya tak setimpal. Kerana di tengah jalan disedut oleh parasit-parasit secara orang tengah. Ini yang perlu ditangani. Seharusnya Kementerian Pertanian mewujudkan satu jabatan yang khusus untuk memunggah segala hasil pertanian itu dan jadikan itu sebagai mungkin bulanan. Hasil boleh dituai hari, tetapi pendapatan mereka dikumpul sebulan sekali bagi. Dulu ada juga, tak silap saya, kalau saya tak silap dulu masa di Felda, petani-petani ataupun mereka yang peneroka Felda boleh ambil makanan di kedai. Dia lepas hasil dijual baru dibedak-bedak. Sepatutnya begitu. Saudara Aliyah Abdul Latif, dia kata saya ni menceritakan macam mencurah air di koladi. Tak apa, saudara. Saya tidak memikirkan soal kita, tak apalah, saudara. Mereka nak dengar ke tak dengar ke, mereka buat pekak badak ke, bagi saya tugas dan tanggungjawab saya telah pelaksanakan. Kita pulanglah. Kalau mereka tak mau mendengar, buat tak tahu, mereka berdosa. Sebab jawatan mereka pegang bukan sikit. Sebagai Pak Menteri, saudara Seli-Seli, terima kasih. Joka Karim, saudara Yusri Tajri. Saudara, saya tak tahulah. Soalnya sekarang ni banyak orang bercakap soal kontrak. Kontrak ni satu hal lagi. Memang pun dalam bidang pertanian dia tidak dapat menggerakkan ekonomi itu secara berskala besar. Ekonomi untuk rakyat dan sebagainya dapat digerakkan apabila banyak kontrak-kontrak diwujudkan, pemain-pemain dalam sektor pembinaan. Kerana dalam sektor pembinaan dia memerlukan tenaga pekerja, barangan yang dibeli dan sebagainya. Itu gerakan ekonomi yang lebih pantas. Tetapi dalam pembinaan kontrak hari ini, saya bersetuju usaha yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengelak ketirisan. Dalam keadaan begitu, jangan terhenti. Saya melihat kadang-kadang apakah kaki tangan kerajaan
mungkin mereka melakukan sabotaj secara diam. Kerana tak ada dapat itu ini, maka dilewat-lewatkan. Kalau diperlukan, contohnya macam tebatan banjir dan sebagainya, sektor perumahan yang rakyat nak perlukan rumah sekarang ni. Jadi dipercepatkanlah proses, tapi jangan lupa prosesnya mesti ada tender terbuka. Bukan tender yang dirunding cara. Dalam keadaan tender terbuka itu dipercepatkan. Jangan diloleh-lolehkan. Jangan ditangguh-tangguhkan. Saudara, itu keadaannya, saudara Humazah, saudara Mat Kelana. Jadi bagi saya, dalam keadaan sekarang ni, saya melihat setengah-setengah pemimpin, apakah mereka masih lagi berada dalam dunia atau mimpi-mimpi dulu. Dulu benar, saudara. Jadi menteri, jadi kaki tangan kementerian, jadi orang kanan menteri, jadi orang kanan pemimpin begitu, mudah untuk mendapat kontrak. Tapi sekarang dah tak ada. Saya nak jelaskan, tidak ada lagi kontrak ataupun ghamimah politik. Yang ini mereka kena sedar. Setiap pemain-pemain mesti mereka mempunyai merit. Jangan lagi bergantung pada orang kata ini mempunyai saluran politik. Tak ada dah sekarang. Tapi kena ada yakin diri. Harga ni yang tawarkan biar berpatut. Saya cakap, kalau benarlah ada beberapa kontrak yang telah pun dibatalkan, berjumpa dengan pegawai. Saya dulu dah dapat, tapi dulu pegawai itu minta ini. Dan sekarang ni saya sanggup menawarkan dengan harga yang begini. Keuntungan saya banyak ini, dan saya boleh sanggup buat dalam tempoh sekian waktu. Itu yang sepatutnya dilakukan. Ini berdiam diri. Lepas tu maki kerajaan. Aku dah dapat kontrak dulu, dibatalkan pula. Ini yang ini yang saya katakan, mereka tidak melakukan secara tuntas. Seharusnya jumpa pegawai. Saya dulu, terus terang saya katakan, kontrak saya nak manage sekolah ni nilainya 300 juta. Tapi sebab orang ni minta, saya ni nak naikkanlah 350 juta. Tetapi setelah dengan kerajaan baru ini, saya nak cakap terus terang, dalam tender yang terbuka ini, saya menawarkan dengan harga 300 juta. Saya rasa mungkin kaki tangan yang mengawasi clear tentang projek-projek daripada kerajaan ini, tentulah mereka ada timbang tara, timbang rasanya, saudara. Itu saya. Jadi sekarang ni, pemimpin tidak lagi boleh mengulangi cara lama. Yang rapat dengan Pak Menteri, dapat agihan projek. Tak ada dah sekarang, saudara. Tambahan pula sekarang ni saya dipahamkan keliling pejabat yang awak Perdana Menteri sekarang ni tidak lagi orang lama. Semua orang baru dan anak-anak muda yang bersemangat. Itu saudara Yaakob Bob dulu nak jumpa kena bagi kopi. Kena bagi duit kopi, sekarang dah tak ada. Tapi itulah keadaannya, sama-sama deritanya rakyat bila Barisan Nasional tumbang 5 tahun lalu. Dan Datuk Seri Najib dihumban ke dalam penjara. Itu keadaannya, kita tak nak cakap lebih lah saudara. Dan bagi saya lah, apa yang sedang dilakukan ini adalah satu perubahan, satu dinamika dalam pentadbiran agar negara kita memacu ke depan yang lebih jaya lagi, saya. Jadi sebab itu saya kata, apa sebenarnya yang rakyat mahu? Jadi sedangkan sekarang ni ada ketelusan dan tata kelola pentadbiran yang menjamin tiada ketirisan. Jadi soalnya sekarang ni, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan menteri-menteri yang ada sekarang ni berusaha untuk menjamin melakukan perubahan ini, memang agak lambat, kita marah. Cuma saya katakan tadi, kementerian-kementerian tertentu yang ada hubung kait dengan rakyat, ada hubung kait dengan rakyat ini perlu diutamakan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Kementerian Pertanian, Kementerian Sumber Manusia. Jangan pula macam semalam, macam saya katakan semalam. Dalam keadaan sumber manusia, pekeso punya duit pun disakau. Sampai 250 juta. Sampai buat projek sampai 654 juta. Untuk membangunkan satu pusat pejabat di Ipoh. Sedangkan menurut menteri yang dulu, dia kata 500 juta saja. Artinya 154 juta kena sakau tengah jalan. Ini perlu disiasat. Begitu juga apa diujuk oleh kerajaan macam kesedar. Kita sedih jugalah bila melihat penolong akauntan menghadapi tuduhan. Selama 6 tahun, 28 juta wang yang sepatutnya digunakan oleh para petani yang memerlukan suntikan bantuan. Saya haraplah benda-benda begini tidak ada lagi dengan tata kelola yang bersih dan satu semangat baru. Kita mengharapkan ada semangat baru di kalangan kita kerajaan. Saya juga mengharapkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat menekankan kepada pimpinan di peringkat
kaki tangan kerajaan. Kalau menteri dah sekarang ni dah bersih, okeylah. Katanya dalam 6 bulan ni tiada pun menteri yang dilihat ataupun terjebak dalam korupsi. Itu bahagian pembuat dasar. Tapi bagaimana pelaksana? Pelaksana ni lah juga kadang-kadang orang tengah ni begitu punya besar punya buaya saya. Saya tak mau menuduh. Saya pernah berpengalaman, bukan saya tak ada pengalaman. Saya pernah berpengalaman pergi pejabat daerah. ADO ataupun DO nak jumpa pun bagai nak agak. Tunggu. Kita dah dapat tarikh waktunya. Jadi kita punya tarikh tak ada. Tokeh datang, laju je mereka menyantuni. Begitu juga dengan pejabat-pejabat. Macam KSU lah, ketua pengarah. Jadi kalaulah mereka bersifat aku makan gaji. Peruntukan untuk aku ada. Gaji aku besar. Seharusnya aku menolong bangsa aku untuk melestarikan perniagaannya. Saya rasa tak ada masalah. Saya tak nampak ada masalah ini boleh tercetus. Kerana saya merasakan apabila kaki tangan kerajaan ada kesedaran. Saya haraplah Pak Syekh, Dr. Zainal Ibrahim, tekankan agar kaki tangan kerajaan khususnya pemimpin-pemimpin di peringkat pelaksana dasar. Bukan pembuat dasar. Menteri pembuat dasar. Tapi pelaksana dasar. KSU-nya, TKSU-nya, ketua setiausaha bahagian perolehan, lepas tu bahagian pembendaraan, ketua pengarah, ramai. Dan perlulah diselesaikan satu masalah itu secara tuntas. Saya, macam saya katalah semalam kemarin dulu berbual dengan sahabat saya, Nordin Malik. Dia memang sejak sebulan 2 ni dia boleh katakan melilau ke pejabat-pejabat kerajaan untuk mencari peluang-peluang yang mau diagihkan kepada anak muda. Tapi bila pulang dengan hati yang cukup hampa apabila pelaksana dasar ni, orang ni kata bajet tak dapat lagi, yang ni kata tunggu DO, orang ni kata pula kena tunggu lagi ketua pengarah, orang ni kata ini bukan kementerian saya, orang kata bukan departmen saya. Itu keadaannya bertolok-tolok. Saya Saudara Mark Laifat, dia tahniahlah atas pelantikan Datuk Zainal Ibrahim sebagai PM. Memang kita dah lama dah bercakap benda begitu, tetapi ini tidak mungkin akan berjaya dilakukan seandainya mereka yang mempunyai kuasa dalam pelaksanaan. Menjeritlah Datuk Zainal Ibrahim macam mana pun. Menjeritlah Datuk Zahid Hamidi bahawa kita nak bawa perubahan, warga desa. Kalaulah pegawai kerajaan ini buat tak tahu, saya ada pengalaman. Pengalaman saya nak dapat satu benda, nak buat appointment bukan mudah. Dah dapat appointment pula tu belum tahu. Bajet tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Ini masalahnya. Saudara Edi Tahir, ni pantun teman. Gunung Daik bercabang 3. Mana Daik? Mana Daik? Apa ni Saudara Edi Tahir? Dia kata, ni pantun kau teman. Gunung Daik bercabang 3. Mana Daik? Mana Daik? Baik-baik gila-gila. Saya nampak bila saya mula membuat kritikan kepada pelaksana dasar. Pelaksana, bukan pembuat dasar, dah diganggu. Saudara Yon Rock dia kata, macam mana Datuk Zainal Ibrahim sepanjang 4 tahun 5 bulan keadaan ekonomi negara ada naik macam mana? Saya mengatakan, kalau pelaksana dasar tidak mau bergerak seiring dengan impian beliau, tak naik saya. Hanya sekadar impian je lah. Harapan rakyat terus dikecewakan. Sebab itu saya menyarankan agar jentera kerajaan dalam bahagian penguatkuasaan undang-undang, khususnya SPRM, Jabatan Polis dipertingkatkan dan diramaikan. Supaya mereka ini menjadi wajah-wajah yang digeruni. Maka mudah. Saya ingat lagi saudara, zaman sekitar tahun hujung awal 80-an dulu. Biro Siasatan Negara, dia bukan SPRM, Biro Siasatan Negara. Kalau mana-mana pejabat bila tengok ada van ataupun kereta lambang Biro Siasatan Negara, demam pegawai tu saudara. Sekarang ni tak tahu je pun. Tapi kita tengoklah, semoga saya haraplah bukan hanya sekadar laporan demi laporan. Saya mengharapkan agar bahawa pelaksanaan undang-undang itu dilaksanakan, saudara. Saudara Mustafa, seorang dihormati semata-mata untuk selamat daripada durjana itu, seorang itu bukan seorang terhormat. Begitu.
Tapi hanya dihormati kerana ia akan mendatangkan kesusahan kepada kita jika tidak dihormati. Saya rasa begini, saudara, kita rakyat akan menghormati. Kalau anda kena ingat, saudara, nak cari kereta banyak mana pun, kalau caranya tak begitu baik. Sekarang ni, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dia bukan 15 tahun. 50 tahun pun boleh dikorek balik. Saudara, Sedang Kelana, pedulilah orang yang engkar jika pemimpin ikhlas, insya-Allah usaha mereka termakbul. Sedang Kelana, saya bersetuju dengan pandangan anda. Saya menyuarakan ini, saya. Cuma sekarang ni saya nak bercakap sikit pada warga UMNO. Ini senang saya warga UMNO ni. Sebab ada kawan hantar tulisan, cantik juga tulisannya. Betul. Betul saya apa yang ni. Ini sedang sembang-sembang kasih bimbang. Ada teman hantar dalam WhatsApp semua. Saya tengok, saya perbaiki lagi, saya lihat memang betul. Sebab sekarang ni, berapa kali kita nak bagi tahu? Berapa kali cik, oi, saya nak bagi habaq. PRU 16 lambat lagi. Warga UMNO kena ingat, dia tak payahlah nak bersembang, nak jadi wakil rakyat ke, sembang politik. Buat kerja sekarang. Santuni rakyat di peringkat akar umbi. Ini tidak, masih lagi mikir, jaga diri, nak cari duit tu. Tak payah. Kita ada masa sekitar dalam 4 tahun setengah. Jadi dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita akan hadapi adalah pilihan raya di 6 buah negeri. Ini perlu ditangani. Jadi janganlah kalau negeri-negeri itu tidak ada. Mungkin di Johor, di Melaka, di Perak, di Perlis. Kemudian di Sabah, mana lagi? Wilayah Persekutuan. Jadi 6 negeri ini telah pun melaksanakan pilihan raya yang lalu, dan 6 negeri ini kita kena bantu. Turun, pergi ke negeri, telefon aja ketua bahagian, saya nak datang, saya nak berjumpa dengan ahli-ahli UMNO, saya nak minum kopi, saya nak bercakap dengan warga di kawasan anda. Saya ingat tak ada masalah kalau semua bergerak, saudara. Jangan lupa, saudara, tak lama, tinggal lagi 2 bulan lebih kurang. Andainya Dewan Negeri dibubarkan hujung bulan Jun ini, dah tiba sebulan, Julai ataupun Ogos, kita akan mengadakan pilihan raya. Jadi, fokus di setiap negeri ini harus pada untuk menghadapi pilihan raya 6 negeri. Jadi, apa yang kalut sangat ni? Nak fikir aku dapat calon ke tak dapat calon? Ini warga UMNO kena fikir. Tak usah fikir bahawa saya ini layak ataupun tidak. Apakah saya ada peluang untuk jadi calon? Tak ada dah. Tak perlu dipikirkan. Biar pimpinan yang menentukan. Biar akar umbi yang menentukan. Saya yakin kali ini, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO, dia akan mendengar kenyataan-kenyataan ataupun laporan daripada peringkat akar umbi. Maka mereka inilah yang akan dijadikan calon. Itu di 6 buah negeri, saudara. Jadi, buat apa nak kalut sangat sekarang ni? Kita harus meletakkan calon yang muda, wajah muka baru, yang memberi harapan baru. Sebab itu, tadi saya dengar orang kata bahawa UMNO akan hilang deposit dan sebagainya. Kalau tidak ada sabotaj, kalau tidak ada percaturan yang membalas dendam pada mereka yang tak terpilih, saya ingat UMNO tak ada masalah. Warga bangsa Melayu masih ada lagi. Masih lagi menyokong UMNO. Tapi jangan lupa, kita sama-sama kita pun melakukan tindakan boikot, sabotaj, malas untuk bergerak, tunggu ada dana, tak ada dana, baru nak bergerak. Ini bukan perjuangan, saudara. Jadi mana-mana negeri yang tak terlibat dalam pilihan raya negeri, yang 6 buah negeri ini, saudara, bergeraklah dari sekarang. Warga UMNO di peringkat wilayah persekutuan, pilih yang terdekat sekali Selangor, berhubung dengan ketua bahagian di Selangor. Macam mana kita nak adakan aktiviti, nak ada program, turun. Tak semestinya hujung minggu saja, saudara. Anda orang parti. Orang parti ni dia kena siap siaga sentiasa. Kalau bila musim banjir, boleh pula semua turun. Bila berlaku musibah, semua turun. Ini sekarang ni anggap seolah musibah. Jadi UMNO, macam mana kata Mat Sepanah lah, UMNO harus terus mara untuk rakyat. Santuni di peringkat bahagian-bahagian. Jangan dibiarkan mereka sendirian. Saya menghadiri, saya tengok di pusat ilmu. 2 malam lepas saya pergi, saya tengok semangat kukuh. Saya lakukan provokasi, saya saja katakan bahawa Negeri Sembilan ni tak dapatlah banyak kursi esok. Warga yang datang, saudara, berkobar-kobar semangatnya. Saya kata kalau ini keadaannya, insya-Allah Negeri Sembilan tidak ada masalah dalam hati saya. Tetapi bagaimana negeri-negeri lain? Bantulah. Bantu teman-teman kita yang sekarang ni sedang berjuang. Mereka berada di medan perjuangan. Jadi teman-teman daripada Perlis, turun ke Kedah. Teman-teman yang tinggal di Perak,
turun ke Pulau Pinang, turun ke Kedah, bantu sahabat-sahabat kita. Teman-teman yang telah pun mengadakan pilihan raya, macam di Pahang, pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, buat hubungan, mengadakan aktiviti. Secara jangan lupa, dalam masa seminggu lagi, insya-Allah, UMNO akan menghadiri kita punya Perhimpunan Agung. Saya mengharapkan Perhimpunan Agung UMNO kali ini dapat memutuskan sesuatu yang lebih tuntas. Saudara Ahad Said, dia kata, jangan ada cah keting. Saudara Aqif dia kata, berita dari Kelantan, lebih 28 juta disakau. Ini keadaan saudara. Keadaan sekarang ni, segala sudah terdedah, asalkan jangan ada sikap cah keting. Jangan kita meletakkan kepentingan diri kita mengatasi kepentingan parti. Jadilah warga UMNO yang benar-benar menyantuni dan sayangkan rumah kita ini. Rumah perlu dipelihara. Adik, abang apa semua perlu disantuni. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.